luka yang tertusuk oleh senjata lebih ringan daripada luka yang tertusuk oleh perkataan manusia. Dah dengar tak satu pedang Nabi nama Al-Battar? Al-Battar tu batara tu lah, yang memotong, yang memutus. Ramai orang belajar, nak memahami tu payah, dan ramai orang belajar tetapi nak ingat pun payah. Betul tak? Nak faham tu satu hal, nak ingat tu satu hal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberikan keinsafan dan pencerahan kepada kita semua, di samping senantiasa mengkoreksi diri dan memuhasabah diri masing-masing, terutamanya konteks perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada malam ini saya kira kita berbicara secara ringkas, dan kita akan bicarakan mengenai satu surah yang mana surah ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, iaitu kalau dari sudut susunan ataupun tertib surah-surah Al-Quran adalah surah yang ke-108, surah yang dianggap paling kecil dan paling pendek di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Kawthar. Inna a'tayna kal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kawthar sebagaimana yang disebut dan diungkapkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi yang mengambil periwayatan daripada Ibnu Syubrumah, yang menyebut bahawa surah Al-Kawthar adalah surah yang paling pendek kerana bilangan ayatnya. Berapakah jumlah bilangan ayat surah Al-Kawthar? Cuma ada 3 ayat. Walaupun demikian, kalau kita benar-benar memerhatikan Al-Quran dengan beralasan bahawa surah ini dianggap surah paling pendek kerana mempunyai 3 ayat, sebenarnya ada 2 surah lain yang juga mempunyai 3 ayat. Kalau kita perhatikan surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat
wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berapa ayat? 3 ayat. Bagaimana dengan surah An-Nas? Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. 3 ayat. Jadi ada 3 surah yang mengandungi 3 ayat. Jadi kalaulah surah ini dianggap surah paling pendek beralasan kerana jumlah ayat, kita ada 3 surah yang mempunyai 3 ayat. Sebab itu salah seorang ulama besar tafsir iaitu Al-Imam Ibnu Ashur dalam tafsir dia At-Tahrir wa Tanwir menyebutkan bahawa surah ini dianggap surah paling pendek bukanlah kerana bilangan ayatnya, tetapi kerana paling sedikit jumlah huruf dan perkataannya. Jadi nak banding 3 surah tadi, hak huruf paling sikit surah Al-Kautsar, hak kalimah dan perkataan paling sikit adalah surah Al-Kautsar. Baik, walaupun surah Al-Kautsar ni agak pendek, tetapi kita perlu perhatikan apakah isi pokok ataupun asas-asas kandungan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam 3 ayat yang ringkas ini. Ayat yang pertama merujuk kepada pemberian nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala ayat yang kedua fasalli li rabbika wanhar merujuk kepada perintah menunaikan salat dan menyembelih haiwan ataupun binatang. Dan yang ketiga inna syani'aka huwal abtar merujuk kepada kebanggaan bagi seseorang sekiranya mempunyai waris ataupun keturunan daripada anak laki-laki. Baik, bila membicarakan satu-satu surah di dalam Al-Quran, biasa bagi kita bila kita merujuk atau membaca tafsir-tafsir tertentu yang menjadi minat dan pilihan kita, maka tidak dapat tidak kita akan berbicara mengenai surah ini termasuk di dalam antara surah Makkiyah ataupun Madaniyah. Apa yang dimaksudkan surah Makkiyah? Iaitu surah yang diturunkan di Mekah, dan Madaniyah surah yang diturunkan di Madinah. Jadi ada 2 perbezaan pandangan dan pendapat di kalangan ulama-ulama, adakah surah Al-Kautsar yang ringkas dan pendek ni turun di Mekah ke ataupun turun di Madinah. Pendapat yang pertama, ulama-ulama yang mengatakan surah ini turun di Mekah, antara dia ialah pandangan daripada Ibnu Abbas, tokoh sebesar di kalangan sahabat, Imam Al-Kalbi, Muqatil bin Sulaiman dan lain-lain. Mereka berpandangan surah ini diturunkan di Mekah. Bahkan Ummul Mukminin, isteri Rasulullah iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha sendiri pun menganggap surah ini diturunkan di Mekah. Kenapa kumpulan pertama ini menganggap surah ini diturunkan di Mekah berpandukan kepada ayat yang ketiga? Sebab ayat yang ketiga berisi cerita tentang pembuli, pencaci, pembenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuduh Rasulullah sebagai al-abtar. Sebab tu di belakang ayat tu inna syani'aka huwal abtar, satu tuduhan yang besar dalam sejarah kepada Rasulullah. Al-abtar bermaksud seseorang yang terpotong ataupun terputus kerana kehilangan waris keturunan daripada anak laki-laki. Sebab anak laki-laki Rasulullah semuanya mati dalam keadaan usia yang masih kecil.
Jadi mereka hina Nabi dengan panggil Nabi itu sebagai al-abtar, orang yang terputus keturunan. Jadi soal cemuhan, soal penghinaan ini berlaku sewaktu Rasulullah berada di Mekah. Jadi mereka iktibarkan surah ini turun di Mekah. Manakala pandangan yang kedua, yang sebaliknya lah, ada sebahagian ulama menganggap ayat ini adalah ayat-ayat Madaniyah. Antaranya ialah Imam Al-Hasan, Qatadah, Ikrimah, Mujahid dan sebagainya. Jadi kenapa mereka beranggapan surah ini dikatakan sebagai surah Madaniyah? Bahkan imam-imam terkebelakang, termasuk imam besar mazhab kita, mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i tetapi Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi salah seorang yang syarah kitab Sahih Muslim. Dalam syarah Sahih Muslim, dia mengatakan bahawa surah ini termasuk surah Madaniyah. Begitu juga dengan tafsir Al-Quran. Al-Quranul Azim, Abul Fida, Imam Ibnu Katsir mengatakan surah ini termasuk Madaniyah. Bahkan seorang lagi ulama besar mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam As-Suyuti, dalam kitab ulum Quran dia Al-Itqan fi Ulumil Quran, juga mengatakan bahawa surah ini adalah surah Madaniyah. Kenapa? Kerana ada suatu kes dalam syarah Sahih Muslim tu, suatu ketika Rasulullah ini waktu tu turun wahyu, iaitu turun surah ni pada Nabi. Waktu turun surah Inna a'tainakal kausar, selesai saja wahyu ni turun pada Nabi, Nabi memberitakan hal ini kepada salah seorang sahabat dia, iaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik, turun wahyu pada Nabi, lepas turun wahyu Nabi pergi cerita dekat Anas bin Malik. Dan kita tahu sahabat besar Anas bin Malik ni, dia baru masuk Islam setelah Nabi berhijrah di Madinah. Dia bukan masuk Islam waktu Rasulullah duduk di Mekah, dia masuk Islam lepas Nabi berhijrah. Jadi bila konteks Rasulullah bagi tahu dekat Anas, menunjukkan bahawa benda tu berlaku di Mekah ke Madinah? Di Madinah. Dan yang kedua ialah ayat yang kedua tu, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat dan menyembelih. Menyembelih di sini ialah menyembelih korban. Bila disyariatkan dalam Islam syariat berkorban? Sebelum hijrah ke selepas hijrah? Syariat berkorban tahun kedua hijrah, selepas Rasulullah duduk di Madinah 2 tahun baru turun syariat korban. Jadi dikatakan ayat ini ayat Madaniyah. Baik, ada tak pandangan selain daripada dua ni? Ada. Dah Mekah pun kata dah, Madinah pun kata dah, agak-agak nak kata lagu mana lagi? Dia pecah dua saja, satu Makkiyah, satu Madaniyah. Dah Makkiyah pun ada pandangan, Madaniyah pun ada pandangan, agak-agak tiga tu nak keluar tang mana? Tiga tu ialah pandangan Imam Al-Khafaji. Pandangan ni dia jadi gharib sebab banyak tafsir tak sebut. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh rujuk tafsir Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada kata-kata dan kalam Ibnul Khafaji ini. Jadi Imam Khafaji ni sebut berkemungkinan ada sebahagian ayat turun di Madinah, ada sebahagian ayat turun di Mekah. Sebab pandangan pertama pilih ayat ni turun di Mekah berpandukan ayat yang ketiga. Dan pandangan hak pilih Madaniyah tadi ayat 1 dan 2, berkemungkinan turun 2 kali. Ada satu ketika di Mekah, satu ketika di Madinah. Kemungkinan tu boleh berlaku. Jadi itulah 3 pandangan. Baik, kita mulakan tafsir secara ringkas. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebut inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan, menganugerahkan kepada kamu. Ka tu kembali kepada siapa khitab tu? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kal kausar, dengan nikmat anugerah yang begitu banyak. Dengan anugerah nikmat yang begitu banyak. Kalau kita belajar saraf, dia atas wazan apa? Wazan fa'al. Kausar
wazan fa'al, iaitu makna dia kasrah. Kasrah ni apa? Kasrah ni biasa Arab guna Al-Kausar ni untuk menunjukkan bilangan yang banyak. Sekiranya mereka nak merujuk kepada bilangan yang banyak, mereka menyebut Al-Kausar, satu benda yang banyak. Tetapi selalunya kita ni diperkenalkan Al-Kausar ni merujuk kepada apa? Telaga Kausar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, yang akan diberikan kepada umat dan pengikut-pengikutnya yang taat. Baik, Al-Kausar sebenar dalam bahasa Arab ni ada punya banyak makna. Sekurang-kurang yang diberikan dalam tafsir ada, saya tak cukup tangan, kena 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. 15 makna Al-Kausar dalam Quran. Jadi antara yang disebutkan, dia adalah merujuk nama telaga Rasulullah itulah, juga disebut Al-Kausar. Ada yang menyebut Al-Kausar dengan merujuk sebuah nama sungai di syurga. Sebuah nama sungai di syurga, Al-Kausar. Manakala yang ketiga, contoh. Yang ketiga disebut kitab dan kenabian Nabi Muhammad itu sendiri. Kitab Al-Quran dan kenabian yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad, itulah Al-Kausar. Antara lain Al-Quran saja. Al-Quran itu sendiri adalah Al-Kausar. Apa tu hak lain pula, agama Islam itu adalah Al-Kausar. Al-Quran dan tafsirannya juga Al-Kausar. Lafaz la ilaha illallah juga Al-Kausar. Cahaya hati juga Al-Kausar. Mukjizat juga Al-Kausar. Apa lagi? Syafaat Nabi juga Al-Kausar. Jadi di antara yang disebutkan tadi adalah pemaknaan-pemaknaan yang sama maknanya dengan Al-Kausar. Tetapi yang paling kuat, dominan hujah untuk kita letak di antara dua saja. Banyak hadis-hadis yang cerita tentang Al-Kausar yang datang daripada Rasulullah banyak merujuk kepada satu nama sungai di syurga dan telaga Haud milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma hak lain tu tak punyai dalil-dalil yang kukuh dan kemas, cuma lebih kepada penggunaan lain ataupun nama lain bagi Al-Kausar. Boleh faham tu? Baik, yang kedua ialah ayat yang berbunyi fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan menyembelihlah haiwan. Maka di sini ada khilaf di kalangan ulama, iaitu tentang perintah dan arahan mendirikan solat ni solat apa? Ayat di sini fasalli sirah fi'il amar. Ayat perintah, ayat suruh semayang. Tapi ulama bahas semayang di sini semayang apa? Semayang wajib ke, semayang sunat ke, semayang lain. Jadi ada 3 pendapat dan pandangan daripada ulama. Yang pertama ialah Imam Ad-Dhahak yang mengambil periwayatan daripada Ibnu Abbas, sahabat dan sepupu Rasulullah. Dia mengatakan fasalli di sini, arahan perintah semayang ni adalah solat yang wajib. Dengan erti kata solat 5 waktu. Sebab apa? Sebab dia kata sirah di sini adalah sirah amar, perintah, suruh. Jadi bila suruh, dia jatuh pada kewajipan. Dan tak ada solat lain yang dikewajibkan kepada umat Muhammad kecuali solat 5 waktu. Jadi bagi pandangan pertama, fasalli di sini ialah solat 5 waktu. Maka pandangan yang kedua datang daripada Qatadah, Mujahid, Ikrimah dan Atha. Mereka mengatakan solat di sini berbentuk solat sunat, tapi bukan solat sunat biasa, khusus solat sunat Aidil Adha. Solat sunat Aidil Adha. Sebab dia kata kalau kita nak ambil macam pandangan yang pertama, lafaz sirah fi'il amar, suruh. Tapi banyak ayat lain dalam Quran yang juga Allah suruh dan Allah perintah, tapi taklah jatuh pada
wajib. Ada perintah dalam Quran Allah suruh buat, jatuh pada wajib. Ada perintah dalam Quran Allah suruh, jatuh pada sunat. Ada perintah dalam Quran Allah suruh, jatuh pada harus. Banyak kan hak wajib tu wajib lah. Contoh Allah suruh makan dan minumlah kamu, situ wajib ke sunat ke harus? Suruh juga, suruh makan, suruh minum, tapi yang situ jadi harus. Jadi dia kata walaupun tu sirah amar tapi bukan bermakna wajib. Sebabnya dia kata kebiasaan solat yang wajib di depan tu akan berdiri dua benda. Pertama, kalimah aqim. Kebiasaannya kalau Allah suruh solat yang wajib ada perkataan aqim. Contoh dalam Quran, wa aqimis solata li zikri, dirikanlah solat untuk mengingati aku, ataupun dengan lafaz aqimu, kebiasaan wa aqimus solah, tu wajib. Tapi ni fasalli li rabbika wanhar. Jadi sirah ni satu dikatakan sebagai sunnah, tambah sekali dia kata bukan menjadi kebiasaan bagi ayat Quran Allah sebut satu benda wajib dengan benda sunat sekali dalam satu ayat, jarang. Yang ni kita kata kalau solat tu solat 5 waktu, tiba-tiba satu lagi perintah berkorban. 5 waktu wajib, wanhar sunat ke wajib? Berkorban sunat. Jadi jarang datang dalam ayat Quran tu satu ayat, maksudnya dalam satu ayat yang sama suruh wajib, suruh sunat sekaligus. Jadi mereka lebih memilih dua-dua tu sunat. Jadi bila sunat sebelum berkorban solat apa? Sebelum berkorban solat apa? Solat sunat Aidil Adha yang dimaksudkan fasalli, kemudian wanhar, maka menyembelihlah binatang ataupun haiwan. Yang ketiga ni pandangan yang agak terasing sikit lah. Walaupun begitu pandangan ni datang daripada seorang tabi'in yang cukup digeruni pada zaman dia. Yang mana tabi'in ni zaman dulu singa lapak tengok dia pun tak berani. Singa lapak tengok dia tu tak makan dia. Siapa dia? Sa'id bin Jubair. Ni seorang tabi'in yang hebat. Dia kata merujuk kepada solat subuh, bukan umum solat subuh di Muzdalifah. Maksud fasalli di sisi dia. Jadi hak ni agak terasing. Jadi kita ambil pula konteks yang kedua. Boleh faham dah maksud fasalli di situ antara solat wajib, solat sunat Aidil Adha dan solat subuh di Muzdalifah. Pandangan yang ketiga, wanhar. Asalnya ialah inhar. Apa maksud inhar? Sirah fi'il amar, maka menyembelihlah kamu. Nak sembelih apa? Sembelih orang ke? Sembelih apa? Sembelih binatang korban lah. Jadi asal inhar ni bila di situ ada wawul ataf. Jadi fasalli li rabbika wanhar, waw ataf. Baik. Bila sebut kata berkorban, di sini Allah guna lafaz inhar. Dalam bahasa Arab, inhar ni menyembelih binatang, betul. Tetapi di sisi orang Arab ni, perhati betul-betul, kaedah menyembelih ni bukan satu. Di sisi orang Arab, kaedah menyembelih ada 3. Bahkan 3 kaedah ni disebutkan dalam Quran. Pertama, dalam surah ni kita jumpa kalimah inhar, nahr, tu juga sembelih. Yang kedua, kita akan jumpa dalam Quran kalimah az-zabhu, ataupun selalu disebut az-zabihah, zabih, juga sembelih. Kita akan jumpa kalimah al-aqar, juga sembelih. Jadi bila semua sembelih, kenapa kalimah ni berbeza? Dah an-nahar sembelih, zabhu sembelih, aqar sembelih. Apa yang membezakan? Dah semua sembelih. Baik. Maksud an-nahru ni, an-nahru dia beza apa? Dia beza teknik menyembelih tu saja. Teknik menyembelih. Dalam kaedah dan teknik an-nahru ni, cara sembelih dia biasa hanya melibatkan binatang yang namanya unta. Sebab cara sembelih ni ialah dengan cara menusuk sesuatu yang tajam di leher binatang yang kita niat nak sembelih. Contoh unta tu tinggi. Jadi bila unta tinggi ni, salah satu kaedah sembelih dia kita gunakan benda yang tajam. Contoh tombak yang tajam, pisau yang tajam. Cara dia kita pergi duduk dekat berdiri dengan leher haiwan yang kita niat nak sembelih, kita tusuk, kita cucuk.
Jadi bila kita tusuk dan cucuk tadi menyebabkan keluarnya darah daripada tempat yang kita tusuk tu, darah tu mengalir keluar sehingga binatang tu mati dalam keadaan demikian. Ni salah satu cara penyembelihan yang disebutkan dalam Al-Quran an-nahr. Jadi hak ni paling simple dan mudah kerana apa? Kita tak perlu guna banyak orang. Sebab kita seorang pun cukup dah. Pergi duduk tepi unta tu cucuk je. Hak selalu ni kita kena guna tenaga ramai yang dikerah nak apa? Nak bagi terbalik binatang tu macam kita duk buat kat tempat kita tu. Berapa orang? 10. Tak cukup ni, besar lembu ni macam bulldozer ni. Jadi kena berapa? 15 nak bagi tumbang. Hak ni tak payah, kita seorang saja duduk pi cucuk. Pernah tengok tak cara ni? Kena banyak buka video-video tengok Arab menyembelih. Jangan dia pi dekat pak dia cucuk keluar darah tu. Unta tu masih dalam keadaan berdiri lah, tapi darah tu duk keluar. Baik, tu yang pertama. Yang kedua, az-zabh ataupun disebut sebagai az-zabihah. Zabihah ni hak macam kita duk buat tu lah. Macam kita duk buat, maksudnya lembu, kambing, biri-biri atau yang seumpama dengannya. Maksudnya dengan cara kita kena perebah binatang tu. Kena perebah, ada setengah tu kalau ada kekuatan tak mampu ikat dulu. Macam orang Arab ni, biri-biri tu dia sekok ya. Dia sekok pula dah. Biri-biri tu dia seorang saja. Dia kepik celah tu, dia kepik celah ni, padahal dia seorang je. Arab kan. Kalau kita kadang-kadang, hak baru nak belajar ni, penuh. Biri-biri sekok 5-6 orang kena pegang. Berhati-hatinya kita. Baik. Hak ni dengan cara direbahkan, kalau tak mampu lagi diikat, kemudian ditenangkan binatang tu. Cara yang disebut az-zabhu atau zabihah ni ialah dengan memotong. Dengan menggunakan perantaraan pisau ke golok ke benda tajam yang lain, yang sehingga daripada potongan tersebut memutuskan urat halkum dan jalan pernafasan dia. Hak biasalah tu, boleh faham? Bentuk yang kedua hak kita buat itulah az-zabih, az-zabh. Manakala yang ketiga ialah al-aqar. Apa dia al-aqar ni? Okey, contoh dalil az-zabih tu boleh tengok kisah Nabi Ibrahim ketika nak menyembelih anak dia. Kan Allah sebut dalam Quran dalam surah As-Saffat ayat 107 tu, wa fadainahu bizabhin azim. Dan kami tebus apa? Ismail itu kan, bizabhim, satu penyembelihan yang azim, penyembelihan yang besar. Di situ Allah guna kalimah bizabhin. Sebab cara nak disembelih tu dengan cara diletakkan, nak sembelih macam hak kita sebut tadi. Yang ketiga, akor. Cara akor ni sebiji macam cara hak pertama, cuma teknik dia berbeza. Teknik an-nahar cucuk. Teknik al-akor tebah, ambil pedang zerak. Ini Allah sebut dalam surah Al-A'raf 77, ketika mana pembangkang Nabi Saleh pi bunuh unta mukjizat Nabi Saleh tu. Allah guna perkataan ni, fa'aqarun naqah. Mereka telah membunuh unta betina tersebut melalui cara mereka tebah batang leher unta tersebut. Fa'aqaru tu diambil menjadi satu istilah al-aqar. Boleh nampak tak tiga ni? Satu dengan tiga tu hampir sama. An-nahar cuma dia cara dia menusukkan sesuatu benda tajam ke leher binatang, manakala al-aqar tu kita tebah macam kita buat macam ni lah, serap. Manakala hak yang kedua tadi zabih, hak biasa. Sembelih semua, teknik yang berbeza. Teknik tu pun ada nama. Jadi fahamkan betul-betul nama-nama tersebut. Takut, ialah Malaysia dia sebut sembelih ya, dia tak kata apa. Kalau kita pergi tempat Arab, silap teknik tu, jadi payah. Jadi contoh kita kata, kita nak suruh dia sembelih kambing, takut kita guna istilah tu, istilah an-nahar. Jadi dia akan ketawa lah. Hang ni takkan biri-biri pun nak an-nahar. Padan apa? Padan hak zabih tu lah. Okey. Seterusnya, yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Dan sesungguhnya orang yang menghina, yang membenci kamu wahai Muhammad, dialah yang terpotong, dialah yang terputus.
Siapa yang hina kamu tu, siapa yang benci kamu tu, dialah yang terpotong. Baik, siapa sebenarnya yang dimaksudkan dengan al-abtar? Who is al-abtar? Yang ni kita perlu, kalau bahasa Penang godek-godek, betul ke godek-godek ni? Godek-godek ni cari-carilah kan. Kita perlu cari sumber-sumber tafsir yang begitu banyak, sebab terlampau banyak pandangan siapakah sebenar yang dimaksudkan al-abtar dalam surah ni. Antaranya kalau kita buka tafsir-tafsir yang sifat dia ummahat, orang panggil tafsir ibu. Antara 4 tafsir ibu ni ialah tafsir Imam Tabari, tafsir Imam Qurtubi, tafsir Imam Ibnu Katsir, dan tafsir Imam Baghawi. Ini antara tafsir yang diklasifikasikan tafsir ummahat. Biasa kalau tak cukup, orang akan cari tafsir yang bersifat mausu'ah. Apa dia mausu'ah dalam bahasa Arab? Ensiklopedia. Bukan saja sejarah ada ensiklopedia, bukan saja sains ada ensiklopedia, tetapi tafsir juga ada yang bersifat ensiklopedia. Dua yang terkenal, tafsir Ruhul Ma'ani Imam Al-Alusi dengan Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi. Daripada banyaknya tafsir ni, ada 5 nama naik. 5 nama naik. Pertama, ada yang mengatakan al-abtar tu merujuk kepada Abu Lahab. Merujuk kepada Abu Lahab. Yang kedua, lebih kuranglah perangai sama dengan Abu Lahab. Seorang lagi Abu apa? Bukan Abu Nawas. Abu Nawas tu cerdik. Abu Jahal. Abu Lahab satu, yang kedua Abu Jahal. Yang ketiga Ka'ab bin Al-Ashraf. Juga ada sebahagian hadis-hadis yang merujuk kepada Ka'ab bin Ashraf untuk ayat ni. Tetapi bila kita buka tafsir Imam Qurtubi, bagi pandangan yang mengatakan ayat yang ketiga ni tertuju kepada Ka'ab bin Ashraf, itu adalah satu pandangan yang salah. Sebenarnya Ka'ab bin Ashraf ini merujuk kepada surah An-Nisa ayat 51. Maksudnya ada bangkangan bagi orang yang berpandangan bahawa ayat 3 tu merujuk kepada Ka'ab bin Al-Ashraf. Manakala yang keempat, ni pandangan yang tersendiri daripada Syamru bin Atiyah. Dia kata lelaki ni nama Uqbah bin Abi Mu'is. Tetapi yang terkenal dan dominan, al-abtar ni merujuk kepada Al-As bin Wa'il. Siapakah dia Al-As bin Wa'il ni? Baik, sebelum kita bincang Al-As bin Wa'il ni, kita nak tahu apa sebenarnya maksud al-abtar. Batara dalam bahasa Arab ni bermaksud terpisah ataupun terpotong. Terpisah, terpotong. Jadi sebab itulah dalam kaedah bahasa Arab ada digunakan istilah batara ni. Sebenarnya orang-orang Arab jahiliyah guna batara ni untuk mendefinisikan binatang-binatang yang jenis cacat melalui kaedah terputus ekor dia. Tak kira lah, kalau lembu tu terputus ekor, kalau kerbau tu terputus ekor, kalau unta tu terputus ekor. Haiwan yang ada kecacatan dengan cara ekor dia terputus ni disebut batara, al-abtar. Jadi daripada terputus ekor ni diistiarahkan kepada manusia. Khususnya dalam ayat ni dia nak cerita mereka gelarkan Rasulullah dengan al-abtar. Asalnya definisi jahiliyah al-abtar haiwan terputus ekor. Tapi pasal apa gelaran ni? Mereka caci Nabi, hina Nabi, kerana Nabi ni tak ada keturunan daripada anak laki-laki. Bukan Nabi tak pernah ada anak laki-laki. Nabi pernah ada Qasim. Sebab tu gelaran Rasulullah Abul Qasim, tapi dah meninggal waktu kecil, seolah-olah terputus keturunan anak laki-laki. Lepas tu anak yang kedua laki-laki Abdullah juga mati waktu kecil. Tambahan yang ketiga, anak dengan Maryah Al-Qibtiyah Ibrahim tu pun mati waktu kecil, berapa belas bulan saja. Yang tu mati, hari tu terjadi gerhana
hari. Jadi seolah-olah di sisi Arab Quraisy ni, anak Nabi ni bahagian laki-laki, keturunan waris laki-laki ni semua hilang, semua putus, mati ketika kecil. Jadi mereka pindahkan definisi al-abtar yang mereka rujuk pada haiwan sebelum ni, hina Nabi. Seolah-olah Nabi putus keturunan. Ni satu penghinaan yang diberikan oleh As bin Wa'il. Ada satu riwayat menyebut waktu tu Rasulullah baru kematian anak dia Al-Qasim. Nabi keluar daripada Masjidil Haram, dia bertemu dengan siapa? As bin Wa'il ni di pintu bab Bani Sahmin. Siapa yang pernah pergi Mekah, memanglah pintu Masjidil Haram ni banyak. Babus Salam lah, bab tu bab ni salah satu bab Bani Sahmin. Jadi Rasulullah keluar jumpa dengan kawan tu di situ. Lalu dia kata apa? Butira Muhammad. Butira Muhammad. Maksudnya Muhammad ni orang yang terpotong, orang yang terpisah. Sebenarnya ungkapan ni untuk hina Nabi kerana anak Nabi yang nama Qasim tu baru meninggal dunia. Jadi Nabi ni terputus keturunan, belah anak laki-laki. Sama macam waktu mereka halang Nabi berdakwah. Kalimah yang hampir sama digunakan. Bila Nabi nak masuk dekat, nak ceramah, nak bagi dakwah, mereka sebut intabir minna Muhammad. Orang Arab dia guna intabir. Batara juga maksudnya jauhkanlah. Kalau bahasa kampung, tak payah masuk dekat lah, pergi main jauh-jauh, tak payah masuk dekat. Maksudnya pisahkanlah diri kamu daripada kumpulan kami, tak mau dengar dakwah Nabi. Ataupun istilah Arab juga menyebut rajulun ubatir. Rajulun lelaki, ubatir bi dhammil ha. Atas alif tu dia pakai dhammah. Ni merujuk kepada seorang laki-laki yang terputus kemaluan dia ataupun sememangnya dipotong. Bahasa mudah, kena kasih. Pernah dengar tak bahasa? Faham tak kena kasih? Kalau kita tengok zaman dinasti-dinasti Cina dulu, siapa yang nak berkhidmat untuk menjadi pengawal istana dalam istana Maharaja Cina, salah satu syarat dia kena potong dia punya anu tu. Misalnya contohlah, kalau saya ni hebat ilmu persilatan, hebat main pedang, dan saya punya niat dan cita-cita nak jadi salah seorang pengawal dalam istana Maharaja. Jadi antara syarat mula-mula kena potong tu. Sebab apa? Dalam istana Maharaja ni banyak gundik-gundik, banyak dayang-dayang, perempuan cantik. Jadi awal-awal lagi dia tak mau jadi benda-benda hak tak sepatutnya terjadilah. Tapi cara tu kita anggap kejam dan tak berperi kemanusiaan lah. Tapi salah satu cara, ni boleh dikatakan rajulun ubatir. Bahkan kalau nak kaitkan kalimah ni, salah satu pedang Nabi, apa yang tuan-tuan teringat? Nama salah satu pedang Nabi hak boleh kait dengan perkataan ni. Dah dengar tak satu pedang Nabi nama Al-Battar? Al-Battar tu batara tu lah, yang memotong, yang memutus. Walaupun nama dia Al-Battar, memang sifat pedang tak nama Al-Battar tu memang potong, memang putus. Tapi nak habaq di sini, salah satu tu Rasulullah letak Al-Battar. Batara juga, yang memotong, yang memutus. Baik, kembali. Bila dihina Rasulullah demikian, maksudnya ini seolah-olah melengkapkan edisi penderitaan Nabi. Kenapa melengkapkan? Cuba tuan-tuan bayang. Rasulullah bersedih atas kematian anak kesayangan Al-Qasim. Anak kita meninggal, lepas tu mari orang hina pula, caci pula kita. Apa perasaan? Anak baru meninggal, lepas tu mari orang caci, hina kita, menambahkan duka cita Nabi. Sebab itulah ulama-ulama menyebut luka yang tertusuk oleh senjata lebih ringan daripada luka yang tertusuk oleh perkataan manusia. Kita kena tembak, pang, tak mati. Kita kena tikam dengan pedang, tak mati. Tapi bila pergi hospital, waktu dia pun nak cucuk, ustaz, tahan sikit, kita boleh tahan tak? Oh tak apa, misi, saya tahan. Nak keluar sikit ni, tak apa, saya tahan. Kita boleh tahan. Tapi kesakitan hak orang kata ni, bengong lah, sebut nama binatang lah. Contohlah kan, kalau selalu duduk merapu anjing lah, BI lah, hang ni macam ni, hang macam ni, sakit hati tak? Payah nak tahan nak ni berbanding kena tembak tadi. Tak apa, saya sabar sekejap, nak bius ni, nak cucuk ni, go on lah.
Tapi hak ni orang yang ada kekuatan dan kesabaran je, hak mampu tanggung. Jadi seolah-olah melengkapkan penderitaan Nabi, anak meninggal, orang mari pula dengan satu definisi yang begitu mengaibkan. Sebab kita tahulah di sisi orang Arab ni, orang Arab ni kalau dengar isteri dia baru beranak, orang mari khabarkan anak tu perempuan, lagu mana muka dia? Bukan beranak tu mati anak dia, hidup. Tapi laki ke perempuan? Perempuan. Muka dia punya merah, malu ni. Malu depan sahabat-sahabat yang mana orang mari khabarkan kamu dapat anak perempuan, malu ni. Dan kita tak perlu cerita panjang lah pasal kes menguburkan anak hidup-hidup ni kan. Bahkan Allah sebut dalam Quran surah At-Takwir tu, Iza syamsu kuwirat tu kan, ayat 9 tu, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Maka akan dipertanyakan mengenai anak-anak perempuan yang mereka kuburkan hidup-hidup, atas dosa apakah mereka dibunuh. Nak cakap benda tu benar-benar berlaku di kalangan orang-orang Arab, dan cukup mengaitkan bagi orang Arab dia tak ada keturunan anak laki-laki. Tapi kita sebenarnya ada anak ke tak ada anak bukan penentu bahagia atau sukses hidup kita. Memang orang akan anggap tak ada anak ni hidup tak lengkap, tapi dia bukan menentukan bahagia atau sukses. Ke orang tak ada anak tak masuk syurga? Berat lah hang. Orang ada anak saja masuk syurga, hang tak ada anak masuk neraka. Letih lagu tu. Maksudnya benda tu bukan sukses atau bahagia hidup. Dan kalau kita dapat anak berderet perempuan sekalipun, dalam Islam tak ada apa-apa. Bukan kata satu penghinaan. Hang ni teruk ni, belah hang ni. Seorang anak laki-laki pun tak dapat. Menang bini ni macam ni. Selalu orang kampung biasa kan. Menang bini ni semua anak perempuan ni. Bahkan istilah menang bini pun, walaupun anak lelaki, orang masih guna menang bini. Satu menang bini ni, kalau semua anak perempuan, tak ada anak laki-laki, orang akan kata, oh menang bini ni sebab banyak perempuan. Tiba-tiba anak laki saja-saja pun masih ada istilah menang bini. Pasal apa? Tengok muka anak-anak tu, satu pun tak menolong kita. Tengok hak ni mata bini hang ni, hak ni muka bini hang. Tu menang bini lagu ni. Walaupun anak laki-laki dah tu pun orang kata menang bini lagi. Tu istilah-istilah. Baik. Kembali kepada persoalan kau habis dah? Ada lagi? 5 minit. Kena cepat ni. Siapa As bin Wa'il ni? As bin Wa'il tu bapa sahabat besar Nabi. Anak dia sahabat besar Nabi, sahabat yang membuka kota Mesir. As bin Wa'il tu bapa kepada Amru bin Al-As. Sahabat besar kan, Amru bin Al-As. Tu bapa Amru lah tu, Al-As bin Wa'il. Tapi bila Allah balas balik penghinaan ni, inna syani'aka huwal abtar, Allah nak habaq yang sebenarnya orang yang tuduh kamu al-abtar, dialah abtar, dialah yang terpisah, dialah terpotong. Tapi kalau kita ambil definisi asal, orang yang tak ada keturunan. Sedangkan As bin Wa'il, anak dia tu Amru bin Al-As, ada keturunan. Lepas tu anak pada Amru sahabat besar, Abdullah bin Amru bin Al-As. Jadi di mana putusnya keturunan As bin Wa'il dalam konteks kalau Allah nak balas balik perkataan tu atas penghinaan dia pada Nabi? Baik. Di sinilah pentingnya kita banyak membaca. Akhirnya pasti kita akan temui jawapan. Yang sebenarnya Allah nak menukar version. Allah nak tukar version kalimah al-abtar yang sebelum ni jadi definisi dalam Arab jahiliyah. Kalau binatang yang terputus ekor, kalau orang yang terputus keturunan belah anak laki-laki, Allah guna al-abtar di sini nak tukar version dengan version baru. Al-abtar bermaksud seseorang, tak kira dia laki-laki, tak kira dia perempuan, yang terpotong, yang terpisah daripada sebarang bentuk kebaikan dalam hidup dia. Bahasa yang mudah dan ringkas, orang yang tak ada kebaikan dalam hidup dia, terpisah diri dia daripada kebaikan, terpisah diri dia daripada rahmat Allah.
Boleh faham lah? Konteks tu Allah nak tukar version yang difahami sebelum ni kepada version ni. Jadi bila masuk kepada version ni, benarlah As bin Wa'il terputus daripada kebaikan kerana dia tergolong daripada individu yang lawan Nabi, yang menghalang dakwah Nabi, yang akhirnya juga mati dalam keadaan kafir. Okey, boleh faham tu? Sebab kalau kita lihat ayat Quran, kita akan jadi nampak pelik. Kadang-kadang persoalan yang diberi dijawab dengan jawapan yang bukan soalan tanya. Contoh Baqarah 189. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Apa dia hilal? Anak bulan. Soalan dia, mereka tanya kamu tentang anak bulan, patut jawab lagu mana? Contoh orang tanya kita, apa dia anak bulan ni? Kita nak jawab lagu mana? Kita nak jawab lagu mana bila dia tanya, apa dia anak bulan ni? Anak bulan ni gini, terbit macam ni. Tapi apa jawapan Al-Quran? Ayat seterusnya. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah, Al-ahillah tu ialah waktu-waktu bagi manusia dan musim haji. Nampak tak masuk tu tak? Apa dia anak bulan? Anak bulan ialah waktu-waktu bagi manusia dan musim haji. Orang tanya anak bulan, tapi jawapan tu dia keluar lebih detail dan global, melebihi apa yang ditanya. Merujuk anak bulan ataupun bulan ini dijadikan tanggal bagi manusia. Contoh bulan Muharram ada apa, bulan Rejab ada apa, bulan ni ada apa. Termasuk Allah sebut yang langsung tak tanya. Musim haji, bulan jangan keluar Zulkifli dah. Zulqa'dah ke Zulhijjah ke. Jangan Zulkifli dah. Baik. Maksudnya Allah nak habaq, walaupun orang tanya pasal anak bulan, tapi Allah jawab lebih daripada tu. Bukan sekadar anak bulan, tapi menceritakan bahawa tanggal-tanggal bulan ni adalah kiraan-kiraan tertentu bagi umat manusia, termasuklah pengiraan musim haji. Ni kita banyak bentuk-bentuk yang minta lain, jawab bukan kita jawab lain, kita jawab lebih daripada patut. Kita jawab lebih daripada patut. Yang ni banyak dah kita bicarakan sebelum ni. Macam Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa waktu di Bukit Tursina kan, Allah tanya, apakah yang berada di tangan kanan kamu tu tak? Apa yang berada di tangan kanan kamu? Waktu tu Nabi Musa duk pegang apa? Tongkat. Jawapan patut simple je. Kalau orang tanya, apa benda kat tangan kanan hang tu? Tongkat aku. Cukup. Tapi apa jawapan Nabi Musa? Tongkat aku. Tongkat ni aku gunakan untuk menompang tubuh aku ketika berjalan. Tongkat ni aku guna nak redah daun-daun kayu untuk bagi makanan kepada gembala aku. Tongkat ni tu, tongkat ni. Dia bukan setakat sebut tongkat aku, dia cerita pula kegunaan tongkat dia yang Allah tak tanya pun. Allah tanya apa dia dekat tangan kanan kamu? Sifat manusia. Dia akan cerita lebih daripada yang ditanya. Kita lagi-lagilah tu Nabi Allah Musa alaihissalam. Dalam ilmu psikologi begitulah biasanya sentimen manusia. Macam selalu kita bagi contoh kan, orang tanya tak? Orang tanya apa? Ustaz, jam baru ke? Orang tanya ustaz, jam baru ke? Patut jawapan macam mana? Pendek dan ringkas. Ya, baru beli. Habis. Orang tanya jam baru ke? Tapi kita kata, ya jam baru. Hang bukan tak tahu jenama jam ni, Casio, memang cukup terkenal di persada antarabangsa. Hang tahu tak harga dia berapa? Kalau tak ada $1,000 tak boleh beli. Bukan dolar Amerika, dolar Singapura. Tak boleh beli. Kalau menyelam 300 meter, tak pecah cermin, tak tercabuk jarum. Kalau kena batu tak pecah, tergores tepi dinding. Kita ceritalah habis setengah jam cerita saja. Soalan asalnya, jam baru ke ustaz? Tu je. Tapi kita punya cerita tu macam-macam, tapi cerita tu lebih jam juga kita, tapi lebih global, lebih detail. Kadang-kadang macam orang tahan kedai kopi tak? Ustaz singgah dulu, mai dari mana? Bila orang tanya mai dari mana tu, patut ringkas dari mana?
Dari masjid kita kata. Dari masjid. Patut habis ya. Dari masjid. Oh, hang tahu tak kat masjid? Dia start tu. Dari masjid betul hang tahu tak kat masjid tadi pompeng-pompeng abang Din dah ni. Orang tanya satu je. Sifat manusia yang suka bercerita lebih daripada sepatutnya. Okey, boleh faham tu? Boleh faham ke tak ni? Bila boleh faham boleh berhenti ya. Cukup dah. Masa tak boleh lebih kan Tak Imam? Tak boleh lebih. Pukul 9. Okey. Okey. Jadi rumusan yang kita boleh dapat daripada 3 ayat yang pendek ni, 3 pokok tadilah. Pertama, nikmat yang Allah kurniakan kepada Rasulullah, satu nikmat yang banyak. Yang kedua ialah perintah mendirikan solat dan menyembelih haiwan. Yang ketiga ialah tentang kebanggaan seseorang bila mempunyai keturunan atau waris daripada anak lelaki. Walau bagaimanapun, kupasan-kupasan ataupun huraian-huraian tafsiran yang kita berikan tadi sedikit sebanyak dapat memberikan banyak benda pada kita, walaupun benda tu ringkas, tapi sekurang-kurang malam ni berapa dah kita dapat? Saya kira antara hak jarang didengar ialah apa? Bab sembelihan tadi tak? Kita dah dapat ilmu 3 teknik yang digunakan di kalangan orang Arab. Lepas tu makna-makna lain selain daripada Al-Kausar yang merujuk kepada sungai, nama sungai dalam syurga dan telaga Nabi, ada pemaknaan yang lain. Bila sebut bab semayang tu, ada semayang selain daripada semayang wajib. Bila sebut kalimah Al-Abtar, dia merujuk kepada siapa Al-Abtar dan apakah yang dimaksudkan dengan Al-Abtar, kenapa Rasulullah dihina dengan menggunakan istilah tersebut. Jadi melalui benda-benda ni sekurang-kurangnya dapat memberikan sedikit sebanyak ilmu, pengetahuan dan pencerahan kepada kita semua. Baki lagi kita memohon kepada Allah supaya setiap ilmu yang kita belajar, setiap ilmu yang kita cari dipermudahkan kefahaman tentangnya. Payah nak mudah faham ni sebenarnya. Ramai orang belajar tetapi nak faham tu payah. Ramai orang belajar nak memahami tu payah. Dan ramai orang belajar tetapi nak ingat pun payah. Betul tak? Nak faham tu satu hal, nak ingat tu satu hal. Sebab kebiasaan manusia ni, tahap ingatan dia macam ni lah. Kita dengar kuliah ni berapa minit lebih kurang? 50 minit. Tapi bila kita cerita balik kat orang, dia akan jadi berapa minit? Lepas ni orang tanya, ustaz cerita apa tadi? Ustaz tu 50 minit ke sejam. Tapi bila kita cerita balik kat orang, berapa minit? Sampai minit ketiga tu aku pun tak ingat dah apa yang ustaz sebut tadi. Baru 3 minit kan. Maksudnya kita tu ingat benda tu, tapi bila kita nak cerita kat orang, kita jadi payah dia nak mai. Tapi bila mari orang lain membantu, kita jadi ingat balik. Kita duk cerita kat orang, contoh orang datang masjid tadi pun lalu waktu aku tak ingat dah apa lagi. Orang tu mari, ustaz cerita ni, betul. Bukan kita tak tahu, kita jadi diingatkan balik. Tu penting refreshing. Refreshing ni salah satu kaedah bagaimana nak jana minda kemahiran berfikir kita. Jadi setakat malam ni kita berhenti di sini dulu. Mudah-mudahan Allah sentiasa memudahkan dan merahmati kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alquluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.